Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 12 akan mengupaskan bab 5 untuk buku Sociology of Deviant Behaviour, iaitu Crimes of Interpersonal Violence. Jenayah sebagai penyelewengan. Jenayah berpunca daripada tindakan yang melanggar undang-undang dan melibatkan norma-norma tertentu. Terdapat dua cara untuk menyiasat jenayah: sebagai pelanggaran undang-undang jenayah atau sebagai pelanggaran undang-undang yang memicu hukuman oleh pihak berkuasa negeri. Jenayah kuala putih atau korporat memberi impak kepada tindakan tingkah laku individu dan kumpulan yang membawa kesan sosial yang serius dalam kehidupan harian. Jenis jenayah. Ahli kriminologi mengkategorikan kegiatan jenayah kepada 3 kategori, iaitu kegiatan undang-undang biasa, jenayah kuala putih, pelanggaran remaja. Jenayah undang-undang biasa melibatkan perbuatan seperti membunuh, merogol, merompak, mencuri dan serangan. Manakala jenayah kuala putih lebih tepatnya dikenali sebagai jenayah korporat berkaitan dengan jenayah konvensional, namun undang-undang yang terpakai jarang digunakan untuk kes-kes jenayah korporat. Pelanggaran remaja melibatkan individu yang di bawah usia 18 tahun yang melibat dalam jenayah yang diperlakukan sebagai jenayah delinkuan, bukan jenayah mengikut undang-undang. Walau bagaimanapun, perbezaan ini tidak menyamakan kenakalan remaja dengan jenayah orang dewasa dalam semua aspek, melainkan disebabkan oleh faktor usia. Baik, untuk jenis penjenayah pula, dalam wacana sehari-hari, orang biasanya merujuk kepada perompak, pencuri dan perogol serta penjenayah lain. Dalam hal ini, ia mengklasifikasikan penjenayah sebagai kategori kesalahan undang-undang yang menggambarkan tingkah laku mereka. Skema klasifikasi ini memberi sedikit maklumat berguna kerana pesalah individu sering melakukan pelbagai jenis jenayah. Ia menyukarkan klasifikasi mana-mana pesalah. Penjenayah dapat dibezakan dengan satu sama lain melalui komitmen, iaitu sejauh mana individu berkomited untuk menyimpang sebagai tingkah laku corak, dan pengenalan, maksudnya sejauh mana individu mengenal pasti dengan penyimpangan atau menyimpang hal yang lain. Seterusnya, kemajuan, iaitu sejauh mana individu dapat maju dalam memperoleh kemahiran menyimpang atau sikap. Untuk serangan dan pembunuhan pula, antara objektif hal ini ialah ia melibatkan memenangkan perselisihan peribadi atau memaksa hubungan seksual kepada pasangan yang tidak bersedia. Pesalah secara amnya tidak mengejar kejaya jenayah dalam jenayah tersebut. Hal ini kerana banyak pembunuhan dan pembunuh dan penyerang tidak anggap diri mereka sebagai penjenayah. Motif dan tindakan jenayah jarang dikenali oleh mereka dan tingkah laku jenayah tidak memainkan peranan yang penting dalam kehidupan. Pembunuhan bermaksud menyebabkan kematian yang boleh tergolong daripada tindakan jenayah atau bukan. Maksudnya seperti hukuman mati atau kemalangan yang tidak dibenarkan mahkamah. Okey, untuk kekerapan serangan dan pembunuhan pula, penyelidik menggunakan kaedah tambahan seperti tinjauan responden untuk menganggar jenayah, termasuk menanyakan apakah mereka terlibat dalam jenayah yang dilaporkan oleh polis atau sebagai mangsa jenayah. Untuk kejadian pembunuhan, Uniform Crime Reports (UCR), program utama statistik jenayah untuk Amerika Syarikat, organisasi polis mencatatkan sejumlah 16,272 pembunuhan dan pembunuh yang tidak penting di Amerika Syarikat pada tahun 2008. Kejadian serangan yang berlebihan pula, statistik mendedahkan lebih banyak serangan daripada pembunuhan. Pada tahun 2008, polis mencatatkan sebanyak 834,885 serangan yang diperburuk serangan yang tidak sah oleh satu orang ke atas orang lain untuk tujuan menimbulkan kecederaan badan yang teruk. Untuk variasi dari negara pula, orang dahulu menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan peribadi di seluruh Eropah, termasuk kalangan kelas atasan. Kadar keganasan lebih tinggi di Turki dan Finland, manakala Sri Lanka tinggi di Asia. Kadar pembunuhan meningkat selepas perang seperti yang didokumentasikan oleh Archer dan Garter. Untuk variasi wilayah, Amerika Syarikat dan negara-negara selatan mempunyai kadar pembunuhan yang tinggi, sementara di barat menunjukkan peningkatan. Kadar pembunuhan juga berbeza di banyak negara seperti Sardinia yang melebihi Itali. Perbezaan tempatan pula di wilayah, keganasan interpersonal mencapai puncaknya di kawasan bandar metropolitan besar berkaitan dengan gaya hidup kumuh yang menggalakkan penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan.
Untuk variasi kaum, laporan secara konsisten menggambarkan kemungkinan terlibatnya orang kulit hitam dalam pembunuhan dan serangan seperti yang dicadangkan oleh pesalah dan mangsa melebihi jumlah penduduk mereka. Dalam kajian pembunuhan klasik di Philadelphia, melaporkan kadar pembunuhan bagi orang kulit hitam 4 kali ganda berbanding orang kulit putih. Mengikut kelas sosial pula, jenayah keganasan cenderung tertumpu di kalangan kelas bawah. Kajian menghubungkan 90% pembunuhan di Philadelphia kepada pembunuh dari pekerja kelas bawah. Sebahagian besar mangsa juga terdiri daripada anggota kelas bawah. Kajian pembunuhan dalam kelas menengah dan atas menunjukkan perbezaan corak jenayah berbanding kebanyakan pembunuhan di kalangan kawasan kelas bawahan. Untuk variasi mengikut umur dan jantina, apa yang dapat dirumuskan ialah keganasan pribadi di kawasan bandar tertinggi di kalangan golongan muda dan lelaki. Di Amerika Syarikat, lelaki berusia 18 sehingga 24 tahun menunjukkan kadar pembunuhan yang jauh lebih tinggi daripada kumpulan yang lain. Terdapat kebimbangan mengenai peningkatan kadar keganasan jenayah di kalangan wanita pada tahun 80-an dan 90-an. Ia dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam status dan peranan wanita. Untuk interaksi antara pesalah dan mangsa, sebahagian besar pembunuhan dan serangan yang diperburukkan melibatkan tindak balas kekerasan terhadap interaksi sosial. Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa 80% mangsa pembunuh dibunuh oleh saudara atau kenalan dalam 8,000 kes pembunuhan di 75 daerah besar. Seterusnya, memahami dan menjelaskan keganasan. Apa yang dapat dirumuskan dalam topik ini adalah keganasan kerap berlaku apabila satu pihak cuba menubuhkan atau memulihkan kuasa ke atas pihak lain, termasuk dalam hubungan keluarga dan rakan niaga. Jenayah keganasan lebih kerap berlaku di beberapa kumpulan dan tempat tertentu. Ahli kriminologi mencetuskan bahawa teori subkultur untuk menjelaskan corak kekerapan jenayah ganas mengaitkannya dengan faktor seperti kejiranan, kelas sosial, pekerjaan, jantina, bangsa dan usia. Penyebaran jenayah ganas menunjukkan ciri subkultur di kawasan bandar, khususnya di kalangan lelaki muda, kelas bawah dari kumpulan minoriti. Untuk keganasan rumah tangga pula, keganasan rumah tangga boleh menjadikan mana-mana ahli kumpulan sebagai mangsa keganasan keluarga, walaupun anak-anak dan isteri lebih kerap melakukan serangan ini daripada bapa dan suami. Untuk penderaan kanak-kanak pula, penderaan kanak-kanak secara umumnya didefinisikan sebagai kecederaan fizikal yang tidak disengajakan. Ini menimbulkan cabaran dalam penentuan ketepatan penderaan fizikal oleh ahli sosiologi. Ini kerana beberapa ibu bapa menggunakan hukuman fizikal sebagai cara mendisiplinkan anak. Walau bagaimanapun, label penderaan kanak-kanak tidak dipertikaikan dalam kes yang melibatkan kejderaan yang dianggap berlebihan oleh individu yang tegas. Penderaan anak kanak-kanak juga termasuk eksploitasi melalui pornografi dan serangan seksual, kekurangan makanan, pengabaian pendidikan, pengabaian perubatan serta penyalahgunaan perubatan. Untuk keganasan pasangan intim pula, laporan penderaan pasangan kini boleh merangkumi penderaan seksual, rogol perkahwinan dan juga penggunaan pornografi. Pemahaman khas mengenai penderaan pasangan membabitkan gambaran suami yang menyinggung perasaan isteri mereka. Tetapi isteri juga boleh menyerang suami mereka. Tinjauan Kejadian Nasional mendapati bahawa mangsa lelaki dalam rumah tangga 1/4. Pada 1/4 yang lain, wanita menjadi mangsa, tetapi bukan pesalah. Secara ringkasnya, kira-kira 95% mangsa penderaan pasangan serius adalah wanita, disebabkan lelaki yang lebih kuat. Wanita menghadapi risiko kecederaan yang lebih tinggi dalam keganasan rumah tangga. Secara umumnya, bapa menggunakan penderaan verbal, tetapi ibu juga boleh menggunakan kekuatan fizikal sekerap ayah. Sebahagian masyarakat mungkin tidak menganggap suami yang memukul isteri kadang-kadang sebagai perilaku penyimpang. Dalam konteks sejarah, suami merasakan kewajipan untuk mengawasi isteri, termasuk menggunakan kekerasan fizikal mengikut peraturan yang tertentu. Meskipun perkembangan telah berlaku, sikap
moden terhadap serangan fizikal terhadap pasangan, khususnya isteri, masih perlu diperhatikan. Untuk penderaan warga emas pula, secara ringkasnya, warga emas kadang-kadang mengalami penderaan di rumah jagaan atau bersama keluarga yang lebih muda. Kulit mudah lebam dan sering jatuh menyulitkan bukti kecederaan. Kejadian penderaan terhadap warga emas sering tidak dilaporkan, terutamanya jika mereka mengalami kelemahan penuaan dan kekeliruan mental. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Sarah. Okey, seterusnya rogo paksa. Rogo paksa ni apa? Rogo paksa ni ialah perilaku ataupun aktiviti seksual yang tanpa rela ataupun secara paksa dengan urutan yang boleh membawa kecederaan kepada mangsa tersebut. Seterusnya, corak rogo paksa. Rogo paksa ni sebilangan besar dia mangsa dia pada kalangan wanita, dan kebanyakan mangsa rogo ni kenal dengan penyerang mereka, sama ada jangka waktu masa yang panjang ataupun jangka waktu masa yang pendek. Rogo ni merupakan jenayah yang terancang ataupun yang dirancang. Tetapi ada juga rogo spontan yang berlaku. Seterusnya adalah lelaki dan penjara. Mengikut pandangan konvensional, kita menggambarkan rogo ni merupakan jenayah yang dilakukan lelaki terhadap wanita. Tetapi lelaki juga boleh diperkosa. Mengikut pencegahan melakukan kebanyakan seksual hubungan di antara kalangan kaki tangan dan tahanan, pada banyak yang dirogol, dan sama ada direla ataupun tak rela. Lelaki yang rogol tanpa rela ni biasanya tidak melakukan jenayah rogol tersebut kerana dia merasakan diri sendiri telah menjatuhkan maruahnya. Seterusnya ialah kontes politik rogol. Banyak pemerhati menganggap rogol secara paksa ini sebagai tindakan politik kerana ia mencerminkan pelaksanaan kuasa oleh satu kumpulan terhadap kumpulan lain, kumpulan lelaki terhadap kumpulan wanita. Kesan politik lain pemerkosaan telah berpunca kerana kata kritikus undang-undang mengambil sikap paternalist terhadap wanita. Masyarakat ini dia memandang wanita ni sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan perlindungan dengan realiti kehidupan yang keras. Masyarakat juga mengkritik undang-undang kerana memperlakukan wanita ni sebagai hak milik lelaki. Dalam pandangan lain, pemerkosaan sebagai jenayah yang serius kerana wujudnya lelaki daripada kalangan ayah ataupun suami yang melakukan perkara jijik tersebut kepada isteri ataupun anak perempuan sendiri. Slide seterusnya adalah laporan rogol. Mengikut laporan polis, dinyatakan bahawa mereka ni tidak menerima banyak kes rogol paksa kerana banyak mangsa teragak-agak untuk memfailkan laporan tersebut, dan ada beberapa alasan yang kita boleh fahami. Yang pertama, rogol ni adalah emosi ataupun pengalaman yang sangat memalukan bagi mereka. Maksudnya kat sini, mangsa ni mengalami trauma. Yang kedua, mangsa sering bertemu dengan perogol walaupun dalam kalangan keluarga sendiri, contohnya daripada bapa saudara ataupun abang sendiri merupakan perogol tersebut. Yang ketiga, mangsa ni menghadapi pertanyaan yang memalukan oleh polis ataupun pendakwa untuk mengesahkan jenayah tersebut. Seterusnya, mangsa dah membuat laporan rogol, tetapi sistem peradilan jenayah ni dia meragui kisah mangsa dan memperlakukan mangsa ni sebagai pihak dalam jenayah tersebut. Kesimpulan dia daripada laporan rogol ni, kebanyakan laporan rogol sampai kepada polis ni dengan beberapa alasan. Yang pertama, dia nak menghentikan, dan yang kedua, nak mencegahkan pengulangan kejadian rogol tersebut kerana mereka mengenal pasti laporan ni sebagai tindakan yang betul untuk dilakukan. Seterusnya adalah pembaharuan undang-undang untuk kes rogol. Jumlah pembaharuan dalam kandungan undang-undang mengenai rogol telah mencerminkan kesedaran masyarakat tentang keperluan khas tersebut dalam kes dan mangsa mereka. Sebilangan besar bidang kuasa telah memeriksa semula undang-undang rogol pada masa lalu 2 dekad, dan ada yang memperkenalkan perubahan pada definisi dan tindak balas rasmi terhadap rogol. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan keinginan privasi mangsa. Seterusnya, kita
nak tahu dan nak tengok apakah reaksi masyarakat terhadap jenayah keganasan peribadi. Yang pertama, kita tengok reaksi terhadap pembunuhan. Sebilangan besar pembunuh menunjukkan pengenalan pada lemah bagi semua pesalah dengan standard sosiologi untuk jenayah. Penjara seumur hidup ni adalah hukuman undang-undang yang paling biasa dalam masyarakat untuk pembunuhan. Namun, pemimpin tempatan, ibu bapa, pegawai sekolah dan warga kejiranan harus memikul tanggungjawab ini untuk mencegah pembunuhan. Tindakan tempatan mungkin termasuk dengan peraturan kawalan sejahtera tempatan dan mungkin pengesahan jenis ubat tertentu. Seterusnya, reaksi terhadap serangan. Banyak tindakan keganasan berisiko untuk membunuh mangsa kerana penyerang mereka ni mempunyai sejarah tingkah laku yang sangat agresif. Masyarakat juga memberi tumpuan kepada pencegahan keganasan dan bukannya bertindak balas apabila ia berlaku. Sosiologi kanak-kanak untuk mendefinisikan keganasan sebagai penyelesaian yang tidak boleh diterima kepada masalah interpersonal dengan menentang gambar-gambar keganasan yang boleh kanak-kanak lihat di dalam sosial media dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, reaksi terhadap rogol. Kes rogol ni mendapat banyak pemerhatian baik dari segi undang-undang dan sistem peradilan jenayah. Penjenayah yang dihukum kerana pemerkosaan paksa sering menghadapi hukuman penjara yang panjang, dan sekiranya penjenayah yang menyebabkan kecederaan fizikal yang serius kepada mangsa, mereka akan berkhidmat untuk tempoh yang lebih lama. Masyarakat juga mewujudkan kempen pendidikan yang dapat memupuk usaha untuk memastikan bahawa semua orang mengetahui definisi dan makna jenis-jenis jenayah. Kesimpulannya, jenayah keganasan dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat umum daripada jenayah-jenayah lain. Jenayah ini termasuk pembunuhan, serangan yang memburuk dan rogol paksa. Sistem undang-undang juga memandang serius tentang jenayah-jenayah ini. Oleh itu, kita sebagai masyarakat prihatin perlu mengambil berat supaya kes-kes jenayah ini dapat dikurangkan. Kita perlu mencegah, bukannya baru bertindak. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.